Perjalanan ilmu merupakan satu proses yang panjang, namun apa yang perlu adalah sentiasa memastikan kita berada pada langkah yang tetap dan langkah yang saksama. Ilmu bukan untuk dibanggakan atau untuk menjadikan kita rasa hebat pada kalangan manusia. Ia adalah untuk memastikan kita sentiasa mengikuti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada misteri dalam hidup ini jika kita berpandukan kepada hakikat, yakni sentiasa berpandukan kepada Al-Quran. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar hari ini? Semoga ceria bersama keluarga, yang mana kita masih lagi dalam suasana lockdown. Dan juga bukan hanya lockdown dengan suasana di sekeliling, ya, lockdown di dalam hati kita juga. Kerana kita tak dapat lagi melakukan aktiviti sebagaimana biasa. Nak bersenam pun dah tak boleh nak banyak bersenam, nak keluar pun tak boleh. Maka ambillah kesempatan yang telah kita miliki pada saat ini untuk menonton YouTube Masa Bayu. Bagaimana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi saya Masa Bayu akan bersiaran untuk topik yang kedua dalam siri kisah Imam Mahdi, yang mana menyambung tajuk siapakah pembantu Imam Mahdi bahagian yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak sekali mesej yang saya telah terima sebagaimana yang saya jangkakan berlaku. Jadi kena terimalah, ya, macam mana keadaan pun, kerana itulah resam berilmu. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, saya menghargai semua pandangan-pandangan yang ada, yang telah pun memberikan saya keceriaan setiap hari sebenarnya, ya, sama ada pro and con, ya, sama ada bersetuju tak bersetuju. Ia tetap adalah ilmu yang boleh diambil kira, ya, pengetahuan yang boleh disusun kembali untuk menilai diri kita, supaya kita jangan menjadi manusia yang sombong, manusia yang riak, yang bongkak dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Kerana saat kita dibawa pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kesombongan yang kita nak pakai, ya. Kita nak buang pakaian-pakaian kesombongan, pakaian-pakaian riak, bangga, taksub dan sebagainya. Ditinggalkan di dunia ni, tak mau ikut sekali kita ke akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan, saya nak berikan satu penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi jawapan itu saya akan berikan dalam terakhir. Saya ada tips yang sangat besar untuk tuan-tuan dan puan-puan, kerana ramai yang dah mesej dengan saya. Jadi saya nak memenuhkanlah permintaan-permintaan semua. Ramai yang bertanya dengan saya, Pal Masa Bayu ni dah jumpa ke Imam Mahdi? Ya? Pernah berhubung ke dengan Imam Mahdi? Kerana apa yang kami dapat, yang saya dapat, setiap kali Pal Masa Bayu bercakap, seolah-olah bercakap tu isinya dah macam tahu di mana, bagaimana kedudukan Imam Mahdi, di mana posisi dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baiklah, memang saya ada nombor untuk menghubungi Imam Mahdi. Jadi saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan nombor yang boleh digunakan untuk berhubung dengan Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni bolehlah, ya, berhubung dengan Imam Mahdi dengan nombor yang akan saya berikan. Tapi untuk itu bukan sekarang saya berikan, saya akan berikan hujung nanti, ya, hujung nanti pada siaran video ni akan saya berikan nombor untuk menghubungi Imam Mahdi. Macam mana tuan-tuan dan puan? Ya, ini janji saya, ya, saya akan berikan. InsyaAllah kalau nyawa saya panjang sampai habis saya menyampaikan penjelasan ini, masih ada nafas lagi, insyaAllah saya akan beritahu kepada tuan-tuan dan puan nombor yang boleh dihubungi, ya, untuk digunakan menghubungi Imam Mahdi. Jadi lepas tu dah tak ada hutang lagi, ya. Yang bertanya semua tu saya dah serahkan nombor tersebut. Jadi kita kembali kepada tajuk kita hari ini,
iaitu bahagian yang kedua. Bahagian kedua yang akan memberikan juga nilai-nilai yang akan dapat kita posisikan diri kita sebagai pembantu kepada Imam Mahdi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan semalam, pembantu yang pertama adalah 4 orang yang akan menjadi sebagai shield ataupun perisai kepada Imam Mahdi, depan, belakang, kanan dan kiri beliau. Maka pada hari ini kita ada lagi beberapa orang yang akan menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, setiap proses ataupun perjalanan Imam Mahdi, beliau memerlukan pembantu. Kenapa beliau memerlukan pembantu? Kerana beliau juga makhluk, tuan-tuan dan puan-puan. Dia adalah manusia yang memiliki sifat sebagaimana kita. Jadi tetap memerlukan bantuan, memerlukan sokongan-sokongan daripada yang lain untuk beliau berjalan melaksanakan tanggungjawab beliau di atas muka bumi. Jadi saya akan memberikan sebagaimana biasa kupasan sedikit tentang semalam, merumus tentang yang semalam, kerana rumusan daripada itu akan dapat kita gunakan pula untuk topik pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, telah jelas bahawa cerminan bagi Imam Mahdi adalah baginda Rasulullah SAW. Apabila baginda memulai 4 orang sahabat yang juga 4 orang pembantu beliau, maka begitu juga dengan Imam Mahdi mempunyai 4 orang pembantu beliau. Jadi bagaimana pembantu-pembantu ini berada bersama dengan Imam Mahdi? Maka jawapannya, pasti Imam Mahdi mengenal beliau, yakni mereka-mereka itu, dan mereka-mereka itu mengenal Imam Mahdi. Maka atas dasar itu tadi, dia tidak datang dengan sendirinya, tiba-tiba datang menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Dia mesti melalui kehidupan bersama Imam Mahdi dalam satu proses yang sangat panjang. Sebagaimana kisah Abu Bakar yang sangat panjang masanya bersama dengan baginda Rasulullah SAW, maka begitu jugalah Abu Bakar warsi baru pada fasa Imam Mahdi adalah sahabat beliau yang sentiasa bersama dengan beliau dalam jangka masa yang panjang. Jika kita lihat perjalanan Rasulullah SAW mengambil masa 23 tahun, maka begitu jugalah yang akan ada tempoh persahabatan di antara pembantu beliau yang pertama daripada yang 4, yakni Abu Bakar. Sifat Abu Bakar pasti juga akan memiliki tidak kurang 23 tahun tempoh perjalanan bersama dengan Imam Mahdi. Jadi bukanlah satu cerita yang menjadi sahabat tiba-tiba untuk menjadi sahabat kepada Imam Mahdi atau menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Ini harus kita perjelaskan, harus saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana telah saya jelaskan daripada video-video yang terdahulu, Imam Mahdi adalah sosok yang melalui proses kehidupan normal. Artinya daripada kecil, kemudian menjadi remaja, dewasa, tetap melalui perjalanan tersebut. Maka atas sebab itu, beliau bukan manusia yang tiba-tiba dapat anugerah dalam satu malam dan tiba-tiba menjadi manusia yang hebat macam cerita Superman. Bukan macam tu. Dia tetap manusia yang melalui kehidupan kerana dia perlu melalui kehidupan untuk dia memahami erti kesusahan, memahami erti keperitan, penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan, segala perkara. Kerana itu adalah perjalanan ilmu kepada Imam Mahdi. Sebagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW daripada kecil sampailah beliau diangkat menjadi Rasul, maka itu juga akan berlaku kepada Imam Mahdi. Telah saya terangkan daripada video-video yang sebelum ini. Maka perkara itu berlaku kepada Imam Mahdi atas proses normal sebagai seorang manusia, atas sifat dia. Cuma beza kepada tanggungjawab berdasarkan ilmu yang beliau miliki, yang telah Allah berikan, amanahkan kepada beliau. Namun begitu harus difahamkan, Allah berikan bukan bermakna beri macam tuang air dalam gelas. Allah berikan bermakna Allah berikan ujian-ujian kepada beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun faham 4 yang pertama.
Maka bahasa yang kedua, pembantu yang kedua bagaimana pula? Maka pembantu yang kedua pula ada di dalam Al-Quran. Maka siapakah mereka? Maksudnya di sini, bila saya sebut siapakah mereka, itu berbalik kepada nilai-nilai yang perlu mereka miliki, kapasiti seperti mana sahabat Rasulullah, itu contoh dia. Maka fasa yang kedua berbalik kepada surah, iaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, maka surah yang ke-18 ini adalah kisah pembantu fasa yang kedua. Dia bermula daripada surat pada ayat yang 9 sampai ke ayat 29. Itu adalah kisah pembantu fasa kedua Imam Mahdi. Siapa mereka? Iaitu pemuda-pemuda yang tidur 309 tahun berdasarkan kepada apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana? Terfikir ke? Maka itu dikatakan betul lapal selalu disebut akhir zaman kita kena baca surah Al-Kahfi. Disuruh baca surah Al-Kahfi. Maka memanglah disuruh baca bukan hanya surah Al-Kahfi, tuan-tuan dan perempuan, baca keseluruhan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu ada jawapannya. Ada segala peristiwa-peristiwa yang akan menghimpunkan segala formula-formula untuk kita dapat menjelaskan peranan kita nanti untuk berada pada saat di mana saat itu telah tiba hari ini. Saat untuk kita memilih posisi sama ada kita nak menjadi pembantu ataupun kita nak menjadi pihak yang terpinggir daripada menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Maka kisah Allah menidurkan pemuda-pemuda, pemuda-pemuda ini daripada suatu zaman kepada zaman yang baru, daripada satu masa pada masa yang baru. Kalau tidur satu hari tak bangun-bangun, mungkin itu normal. Kalau tidur 5 hari, itu ada masalah, namanya koma. Tapi kalau tidur beratus-ratus tahun, itu macam mana pula tuan-tuan dan perempuan? Maka sambil-sambil selepas saya selesai dengan perbahasan tentang topik ini, buka semula surah 18 ayat 9 sampai ayat 29. Baca betul-betul, tidak ada terjemahan, cari yang ada terjemahan. Bila baca terjemahan Al-Quran itu, baca langsung, dan jadi lihat betul-betul ayat tersebut. Tetapi yang di dalam kurungan itu harus saya perjelaskan, bila kita membaca terjemahan Al-Quran, dalam kurungan itu tafsir, itu bukan terjemahan langsung, itu adalah tafsiran daripada ilmuwan-ilmuwan yang tertentu lah. Dia akan nafsirkan ayat itu. Maka itu bukan terjemahan yang khusus, itu hanya tafsiran saja. Tapi yang saya maksudkan, baca terjemahan, bukan yang dalam kurungan, tetapi terjemahan itu dilangsungkan terus. Kadang-kadang tafsir itu akan menyebabkan ada kekeliruan sedikit dari segi kita nak memahamkan ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bagaimana pula kisah Imam Mahdi ini boleh dikaitkan dengan Al-Kahfi? Kerana dia bercerita tentang peralihan zaman, peralihan waktu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan semalam, peralihan zaman daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW masuk kepada zaman yang baru, fasa yang baru. Maka datanglah 6 orang ini tadi untuk menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Dah saya tersebut 6 orang pula, sebab dalam Quran disebut 3, 5 dan 7. Kenapa pula saya sebut 6? Sebab di dalam Al-Quran jelas mereka mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Campur dengan anjing dia jadi 8. Yang 5 campur dengan anjing ni jadilah 6. Ada yang 3 campur dengan anjing jadi 4. Maka semua itu berbalik kepada nombor ganjil dan nombor genap. Ganjil, genap, ganjil, genap. Berbalik kepada hitungan-hitungan yang mana
akhirnya Allah katakan mereka itu berbalah di antara satu sama lain, belum tentu jelasnya. Dan pengetahuan itu, yang itu adalah gaib dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedikit, tu ayat tu, dan sedikit daripadanya. Mana sedikit? Ada yang Allah berikan hanya sedikit saja, yakni manusia yang diberikan pengetahuan berapa jumlah yang sebenarnya. Dan kemudian Allah menjelaskan juga, jangan berbalah dengan mereka. Jangan berbalah dengan mereka tentang jumlah itu, kerana sesungguhnya mereka tidak akan tahu. Tetapi bila sampai kepada proses itu tadi, untuk meletakkan proses menjelaskan bagaimana kisah Al-Kahfi, yakni penghuni gua menjadi pembantu. Apa signifikannya? Apa kaitannya dengan Imam Mahdi? Kerana dia berkait tentang posisi tuan-tuan dan puan-puan. Apabila saya bercerita tentang kisah Imam Mahdi, dan telah saya jelaskan daripada video yang awal lagi, sebelum ini lagi, dalam video COVID-19 pun ada, dan video-video yang sebelum ni pun ada, tentang posisi Imam Mahdi, posisi kita sebagai pembantu kepada Imam Mahdi, posisi tuan-tuan dan perempuan, posisi anak tuan-tuan dan perempuan, isteri tuan-tuan dan perempuan, suami tuan-tuan perempuan, dan sesiapa sekalipun kita bercerita tentang posisi. Maka bila kita lihat kepada cerita semalam, sebenarnya adalah posisi di mana? Posisi di depan, posisi di belakang, di kanan dan di kiri. Maka pemuda-pemuda gua ataupun dalam kisah Al-Kahfi ini juga ada posisi dia. Apakah posisi mereka? Kerana Imam Mahdi adalah pemimpin kepada alam semesta. Maka kehidupan manusia itu ada dimensinya, ada 6 sudutnya. Kalau semalam saya bercerita tentang yang paling hampir, ada 4. Maka apabila duduk dalam proses yang kedua, dia kena menjangkau lebih daripada itu. Dia kena melengkapkan apa juga dimensi yang ada. Maka dimensi itu wujud dalam 6 sudut, di depan, belakang, kiri, kanan dan atas dan bawah. Sebab itu Allah jadikan alam ini di dalam 6 masa. Ya, Allah jadikan alam ini dalam 6 masa. Yang ketujuhnya, maka sempurnalah ia sebagai arasnya. Jadi 7 lengkap sempurna, tetapi 7 adalah satu yang menghimpunkan 6. Ini ada teknikal sikit. Sebab tu dalam teologi kita bercerita tentang berkait dengan 7 sahaja. Dalam alam teologi kita ada nombor sa, du, ga, pa, ma, na, tu. Kita ada 7 nombor sahaja. Jadi yang ketujuh adalah nombor yang mewakili, yang dalamnya ada perwakilan yang 6. Maka dalam keadaan itu tadi, berdasarkan kepada kajian alam teologi, kajian yang telah saya lakukan berdasarkan kepada pola. Ingat, hukum Z. Yang pertama pola. Saya dah terangkan. Sebab tu yang belum melihat, menonton video-video yang awal-awal, tolong lihat video yang awal-awal tentang hukum Z. Jadi hukum Z yang pertama adalah pola. Maka pola itu bentuk dia apa? Bentuk dia adalah bentuk kubus ataupun bentuk kotak. Maka kotak ni ada berapa sudut? Tak faham juga lagi, lihat Kaabah. Kiblat kepada umat Islam, bentuk dia apa? Bukankah bentuk dia bentuk kotak? Maka kalau kita lihat kotak, ada berapa sudut kotak itu semua? Maksud saya bukan berapa sudut, berapa sisi? Ada masih? Ada 6 semuanya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham tak ni? Makin teknikal ya. Jadi posisi kepada pemuda Al-Kahfi, setiap seorang mewakili satu sisi, mewakili sisi yang 6-6. Maka sebab itu, apabila itu telah berlaku, di mana ke-6-6 ini wujud, maka mereka telah melengkapkan suatu bentuk, satu pola, seumpama bentuk yang kita jadikan sebagai kiblat kepada umat Islam, yakni di Baitullah, Kaabah. Terfikir tak tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Kaabah bentuk begitu? Kenapa tak bentuk bulat? Kenapa tak bentuk macam piramid? Kenapa Kaabah berbentuk 4 segi? Dan kenapa kita disuruh berfikir di luar kotak?
tak sebut pun berfikir luar bola ke, luar piramid ke. Think out of the box. Bermakna dia suruh kita berfikir keluar daripada kotak, kerana kita sebenarnya berada di dalam ruangan yang berbentuk kotak. Maka kotak itu ada 6 sisi dia. Maka di situlah datangnya pembantu yang pertama bersedia di bahagian satu, pembantu yang kedua bersedia di bahagian yang kedua, seterusnya 3, 4, 5 dan 6. Dan di dalamnya, di dalam kotak itu tadi, nukleusnya adalah Imam Mahdi. Dan dikelilingi pula nukleus itu tadi 4 pembantu yang telah saya jelaskan semalam. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak buat ilustrasinya? Lepas ni mungkin ambil kertas, buat lakaran. Buat lakaran, tak tengah-tengah, satu picu, kemudian bubuh 4, depan, belakang, kiri, kanan, kemudian lakarkan, buatkan. Takkan situ, tengah-tengah, kemudian 1, 2, 3, 4, ambil garisan buat tu. Bentuk apa yang kita akan lihat. Kemudian ambil lagi putaran dia. Kita akan dapat lihat bentuk-bentuk ini ada di dalam geometri Islam. Sebab itu saya pergi ke banyak negara-negara Islam. Saya pergi melihat peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah yang ada di Uzbekistan contohnya, di Iran, contohnya di Iraq, di banyak-banyak negara, mana-mana negara, di Jordan dan sebagainya, untuk saya melihat kaitan-kaitan dari aspek geometri-geometri yang berkait tentang hubungan berbalik kepada Imam Mahdi. Jadi kena ada matematik ni tuan-tuan dan puan. Jadi Imam Mahdi adalah manusia yang sangat pakar nukleus matematik, pakar ataupun guru kepada segala guru fizik, guru kepada segala guru matematik, biologi, kimia dan sebagainya. Maka itu sebabnya persoalan berbalik kepada pembantu Imam Mahdi peringkat yang kedua adalah berbalik di dalam surah 18 ayat 9 sampai ayat 29. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk saya memahami peristiwa ini, untuk saya sama-sama dapat bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya berjalan 3/4 dunia. Bukan saya tarik beg untuk lihat-lihat sahaja, tapi saya mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu saya mencari tanda-tanda tersebut, betul atau tidak betul wujudnya apa yang dikatakan kisah Al-Kahfi contohnya. Lalu saya berjalan, saya pergi ke Syria. Katanya di Syria, di antara Damaskus dengan Aleppo dengan Homs, ada satu tempat yang dikatakan adanya kisah Al-Kahfi. Saya pergi ke situ dan saya lihat, saya mengambil bacaan-bacaan di situ, hitungan, tetapi kelihatannya tidak tepat. Dan saya berjalan dan akhirnya saya sampai ke Jordan. Dan apabila sampai di Jordan, saya telah dapat menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri gua yang dikatakan di dalam surah, di dalam Al-Quran, kisah Al-Kahfi memang benar-benar berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Dia berada di satu, dia gua dia tu macam, dia tak besar lah kita kecil je, kita boleh masuk kecil je gua dia. Kemudian dia berada di dalam macam dekat tebing, dan bila masuk ke situ kita akan dapat lihat ada ruang dia tak besar lah, ruang dia dalam macam ruang tamu rumah lah macam tu. Kemudian ada batu tu macam dipotong lah, macam jadikan katil. Jadi di dalam tu ada tulang-tulang manusia di dalam yang telah dilonggokkan. Saya dipahamkan telah dilonggokkan di situ. Maknanya tulang-tulang dah, bila tengah tulang tu dah tak hidup lah, maksudnya dah mati. Tapi kisah itu benar. Kemudian ada satu lubang daripada atas. Maka saya tunggu saat dia, sebab dalam Quran tu dia kata akan cahaya matahari akan masuk ke situ dan mengikut arah sudut yang telah dijelaskan dalam Quran. Maka saya tunggu saat tu, bila masuk cahaya matahari tu waktu siang tu, saya lihat macam mana turun jatuhnya cahaya matahari tepat sebagaimana dalam Quran. Sah itu tempat dia. Maka caranya begitu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemampuan lepas lockdown ni, pergi ke Jordan. Dia tanya dengan orang Jordan di mana gua Al-Kahfi, mereka akan tunjukkan. Dan saya dah pergi tuan-tuan dan puan-puan ke tempat itu. Alhamdulillah, mengkaji
persoalan di dalam Al-Quran itu dapat membawa saya kepada banyak tempat kerana saya nak penyaksian. Maka ini yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Realiti perjalanan untuk kita memahami tentang akhir zaman, tentang Imam Mahdi. Sekali lagi saya cakap, sekali lagi saya sampaikan, sini semua jawapannya. Tidak ada persoalan-persoalan yang berbalik kepada perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Dan saya tidak dapat lagi nak menyatakan lebih, nanti kena serang lagi. Penat kena serang ni, tapi biasalah, serang tu biasalah. Ada yang mengatakan saya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Ini semua benar, tapi dia punya cerita panjang daripada hujung sampai ke hujung. Cerita tentang hadis saja, tapi satu ayat kata Quran pun tak disebut. Tapi dia kata saya berpandukan Al-Quran dan hadis. Tapi ayat Al-Quran satu pun dia tak bagi di situ, tapi ceritanya panjang. Maka ramai manusia yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak menolak hadis, tuan-tuan dan puan-puan, selagi hadis itu bertepatan dengan Al-Quran. Ulang lagi perkataan ni, sebab semalam dia ulang lagi. Jadi jangan mengatakan perkara-perkara yang nak kata lelah ke, nak kata penat, tak tahulah. Tapi dah lama dah berjalan, dah lama dah bercakap. Kita sambung lagi lah terus kepada cerita tu. Jadi bila kita layan perkara-perkara yang macam tu, kita jadi penat. Okey, kembali semula kepada kisah pembantu kepada Imam Mahdi. Maka kisah itu tadi ada 6 orang yang akan menjadi barisan yang kedua, pembantu yang kedua. Maka untuk itu, sekali lagi saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, bukalah Al-Quran, rujuk di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 29. Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat secara langsung memahamkan secara langsung, kita boleh berdiskusi, membahaskan di dalam grup Telegram. Saya dah buka semula sebab permintaan tuan-tuan dan puan-puan juga hantar mesej pada saya, tolonglah buka semula grup. Baiklah, saya memikirkan, kalau begitulah saya bersetuju dan saya dah buka semula grup Telegram untuk kita boleh berdiskusi, tuan-tuan dan puan-puan. Maka di bawah ni ada link kepada Telegram group. Jadi selepas tuan-tuan dan puan-puan membuat kajian dengan Al-Quran ini tentang surah yang saya katakan tadi, maka jika ada persoalan, perbincangan, kita bincanglah di dalam grup tersebut. Boleh supaya tidak ada yang terkeliru, supaya jelas. Dan insya-Allah saya sendiri akan mengupas jika ada perkara yang boleh saya kongsikan, saya akan kongsikan di dalam grup Telegram tersebut. Okey, seterusnya apa lagi? Maka seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana semalam, untuk menjadi pembantu kepada Imam Mahdi, kena ada dia punya syarat yang 7 yang semalam saya sebut. 4 sifat, 3 perkara, 3 perkara kualiti yang perlu dimiliki. Maka apabila balik kepada fasa yang kedua, yang 6 orang ini tadi, dia kena ada 7 nilai tetap di dalam diri mereka. Apakah 7 nilai tetap itu tadi? Ataupun di dalam ilmu alam teologi kita sebut 7 nilai tetap perinol. 7 nilai tetap yang wajib dimiliki oleh setiap seseorang untuk dia menjadikan diri dia sebagai pembantu yang 6 orang ni tadi kepada Imam Mahdi. Dia akan jadi posisi pada satu sudut. Sudut yang ketiga. Kalau benua tu ada 6 benua lah contohnya, maka setiap seorang ni perwakilan kepada satu benua. Maka akan ada pemecahan dari segi pemerintahan yang akan berada di bawah pemerintahan Imam Mahdi kepada 6 sudut dunia. Maka itu konsep dari segi aspek
pemerintahan Imam Mahdi, kenapa dia memerlukan pembantu mengikut peringkat. Jadi apakah nilai ataupun 7 nilai tetap yang diperlukan oleh setiap seseorang dalam fasa yang kedua? Yang pertama, penerimaan, acceptance. Yang kedua, pelaksanaan, implementation. Acceptance, then apply, implement. Apa yang dia terima, dia kena laksanakan. Itu nombor 2. Nombor 3, kesabaran. Nombor 4, kehalusan. Nombor 5, ketelitian. Nombor 6, ketenangan. Nombor 7, keikhlasan. Boleh ikut tuan-tuan dan puan-puan? Saya ulang balik. Pertama, penerimaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, kesabaran. Keempat, kehalusan. Kelima, ketelitian. Keenam, ketenangan. Terakhir, yang ketujuh, keikhlasan. Maka inilah nilai, 7 nilai tetap yang dimiliki oleh ke-6 pembantu Imam Mahdi untuk fasa yang kedua. Baiklah, saya terangkan sedikit sebab ini perlu penjelasan. Apa yang dimaksudkan penerimaan? Sebut terima. Kerana penerimaan inilah perkara yang pertama yang ada pada diri manusia dan makhluk apabila sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menerima apa dia? Menerima amanah daripada Allah. Maka kita kena terima hakikat bahawa kita penerima. Kita bukan pemberi. Kita terima. Sebab itu tangan kita menadah ke atas. Bila Allah bertanya dengan kita, adakah kamu sanggup apabila aku turunkan kamu di dunia untuk melaksanakan perintah, menjalankan amanah di atas muka bumi dengan memakmurkan muka bumi? Ya. Ya, berkata. Ya. Maka kita terima. Maka penerimaan itu adalah perkara yang pertama. Maksudnya apa lagi? Apa juga yang kita lalui dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali terimalah. Terimalah apa sekalipun, baik atau buruk, terima dulu. Kita tak boleh nak terima. Saya tak boleh nak terima lah. Maka kualiti yang pertama ataupun nilai pertama tidak terpakai lagi. Jadi apapun yang kita nak lakukan, pertama kita kena terima. Tetapi terima itu tadi dia ada perinci dia lagi, ada detail lagi. Untuk itu saya dah hasilkan buku Perinol. Buku Perinol ni ada cerita, ada kisah, ada dia punya proses dia. Sebab buku Perinol ni untuk pelajar-pelajar alam teologi yang belajar ilmu alam teologi, ada konsep dia dan ia adalah ilmu yang mana seperti psikologi, tapi bukan psikologi yang biasa dipelajari di universiti-universiti yang sedia ada. Perinol ini berbeza. Untuk saya berbeza tu masa tak cukup untuk terangkan di sini. Jadi maksud saya di sini, apabila kita mengatakan terima, ada dua. Terima laksana, terima tanpa laksana. Jadi dalam kes ni tadi, terima terlebih dahulu, dah terima baru ada pelaksanaan. Sebab apa juga prosesnya, pertama kita kena terima dulu. Maka selepas terima, maka kita kena laksanakan apa yang kita terima. Contohnya, kita terima bahawa diri kita adalah orang Islam. Diri kita adalah manusia yang dijadikan oleh Allah. Maka kita kena laksanakan. Laksanakan apa juga yang telah kita terima. Yakni, apa yang kita terima, kita yakini, kita imani. Maka kita kena melaksanakan atas apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Maka di situ datang persoalan takwa. Iman, percaya, baru boleh terima. Betul tak betul, tuan-tuan? Tak percaya macam mana nak terima? Terima. Asalkan kita terima, bukan berarti kita nak kena buat lagi. Terima dulu. Sesuai, maka pelaksanaan. Tetapi kalau kita tidak terima, langsung tidak ada apa-apa. Maka untuk itu, terima terlebih dahulu. Kemudian dikaji sesuai atau tidak sesuai untuk pelaksanaan. Baru datangnya di sini. Memikirkan sesuai tak sesuai. Oh, tak sesuai, maka jangan dilaksanakan. Maka kenapa pentingnya akal Allah berikan atas faktor yang sebegini.
untuk kita memastikan sama ada kita perlu laksanakan atau kita perlu hindarkan perkara tersebut. Apabila masuk pada peringkat yang kedua, nilai yang kedua, pelaksanaan. Jadi maknanya saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan kisah penerimaan, bukan kisah penolakan. Jadi nak mudah faham, nak cerita lanjut terlalu panjang, masa tak cukup. Perkara yang kedua adalah faktor pelaksanaan. Maka kita laksanakan apa yang kita dah terima dengan bersungguh-sungguh, tanpa ada kekurangan sana dan sini. Bulatkan hati kita, serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah atas apa yang kita terima, yang ini iman, maka kita laksanakan dengan sepenuhnya. Itu nombor 2. Yang ketiga, nilai yang ketiga, kesabaran. Jadi ini satu lagi perkara. Orang yang boleh melaksanakan tanggungjawab, tugasan, berarti orang tu boleh menerima pandangan atau boleh menerima tugasan. Orang yang boleh menerima tugasan belum tentu boleh melaksanakan. Orang yang boleh melaksanakan, pasti dia boleh menerima tugasan. Dan yang ketiga, kesabaran. Apabila seseorang itu sabar, pasti orang itu boleh melaksanakan tugasan dan orangnya boleh menerima tugasan. Kerana orang yang boleh melaksanakan belum tentu dia orang yang sabar. Maka kualiti yang ketiga itu datang. Mesti sabar, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu, kisah Al-Kahfi, kisah orang-orang yang sabar. Dominan kepada pemuda Al-Kahfi adalah kesabaran. Jadi, apabila dia sabar, maka dia akan menjadi manusia yang sentiasa memiliki begitu banyak kelebihan berbanding daripada mereka-mereka yang kurang sabar. Itu nombor 3. Yang nombor 4, nilai tetap 7 nilai tetap yang keempat adalah kehalusan. Orang yang sabar belum tentu halus kerjanya. Orang yang sabar boleh melakukan tanggungjawab, boleh melakukan kerja, tetapi belum tentu kerjanya halus. Tetapi bila masuk peringkat kehalusan, pasti orangnya adalah orang yang penyabar. Nampak tahap makam dia berbeza. Maka dia naik lagi kepada peringkat orang yang halus. Kerjanya halus sangat kita tengok. Cara dia buat kerja tu, hasil dia, subhanallah, begitu halus kerjanya. Maka pasti beliau atau individu tersebut memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nampak di sini tuan-tuan dan puan-puan hubungan dia tadi. Sebab kita nak cerita tentang pembantu peringkat yang kedua, fasa yang kedua. Itu nombor 4. Yang nombor 5, ketelitian. Kalau bahasa Indonesia, ketelitian ni apa ya? Yang tadi yang mungkin sahabat-sahabat Indonesia tu boleh terangkan lah, boleh komen nanti. Maka ketelitian itu, dia lebih teliti. Udahlah kerjanya halus, teliti lagi. Orang yang halus belum tentu teliti kerjanya. Halus. Tetapi orang yang teliti pasti halus kerjanya. Nampak di situ hubungan dia. Orang yang teliti pasti kerjanya halus dan pasti orangnya sabar. Jadi automatik orang yang sabar, dia ada berapa nilai dalam diri dia? Dia ada 4 nilai dalam diri dia. Yang ini dia ada nilai penerimaan, dia ada nilai pelaksanaan, dia ada nilai kesabaran, kesabaran, dan dia kalau dia halus, maka dia ada kehalusan, maka ada 4 nilai dalam diri dia. Automatically dia adalah orang yang ada 4 nilai. Tapi mereka yang masuk kepada peringkat yang kelima, yang ini ketelitian, dia ada 4 di dalam dia, campur dia jadi 5. Jadi orangnya teliti sangat. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat Imam Mahdi memiliki nilai yang begini. Saintis-saintis Imam Mahdi ada nilai yang begini. Orangnya halus, ilmuwan-ilmuwan yang halus, sangat teliti. Bila teliti ni tuan-tuan dan puan-puan, cermat. Jadi apa juga berita yang sampai kepada mereka, mereka akan perhalusi terlebih dahulu. Kerana dia teliti, betul tak betul sumber ni, mana datang ni semua, siapa yang sebut. Begitu halus. Sampai COVID-19 pun tak boleh nak tembus lah, sebab halusnya lagi dia. Walaupun COVID tu kata halus 120 nanometer, tapi ketelitian itu telah menyebabkan lagi halus daripada saiz COVID tu tadi. Itu contoh dia. Yang kelima, teliti. Yang keenam, maka masuklah yang nilai yang keenam, iaitu ketenangan.
Maka apa maksud dia di situ? Dia tenang, penuh dengan ketenangan. Nilai ketenangan dia miliki. Kerana orang yang tenang, yang kita lihat tenang tu, dia susah nak cari orang tenang ni, tuan-tuan dan puan. Orang kelang kabut ramai lah, orang melatah cepat lah. Kita dapat jumpa orang yang duk sentuh sikit je, bom melompat, ramai lah. Tapi orang yang tenang saja sangat sedikit je. Macam cerita Piramli, kadang-kadang, jarang-jarang kan? Macam cerita Piramli lah, dapat orang yang tenang dalam 10 orang, dalam 100 orang, sangat-sangat sukar. Kerana kualiti itu sangat tinggi. Dah masuk tahap yang ke-6. Kalau langit tu, langit yang ke-6 dah duduknya. Kalau kita ambil dari segi aspek pelaksanaan daripada pembahagian 7 lapisan langit, maka nilai tetap yang ke-6 berada pada langit yang ke-6. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan? Jadi dia tenang. Kerana dia tenang, pasti dia seorang yang sangat teliti, dan orang yang sangat halus, dan orang yang sangat sabar dalam diri dia. Ada 6. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Nak jadi pembantu Imam Mahdi macam tu sekali rupanya ya tuan. Nak jadi pembantu pun punya dahsyat, punya kualiti yang diperlukan. Begitu tinggi, nak ada semua tahap-tahap macam ni. Itulah saya cakap, kita isi borang jadi pembantu Imam Mahdi sajalah. Sebab nak jadi pembantu Imam Mahdi pun, subhanallah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, macam ni sekali dia punya cerita macam ni sekali dia punya nyambung tu, makin kompleks, makin detail, makin perinci pula apa yang Palmasa Bayu sampaikan. Itulah baru cerita pasal pembantu. Ini kita duk sibuk cerita pasal Imam Mahdi. Ni kualiti pembantunya pun dah macam ni tuan-tuan dan puan. Bayangkan nuklear dia macam mana. Boleh masuk tak? Jadi sebab tu segan saya kalau sebut pasal Imam Mahdi ni. Malu kita ni. Ni baru cerita tahap macam ni, rasa-rasanya tuan-tuan dan puan, peringkat yang mana? Ada peringkat beriman tak? Sebab ada ujian nanti. Ada peringkat pelaksanaan tak? Diuji lagi. Contohnya, tuan-tuan merokok tak? Ni kalau merokok ni nanti ada yang serang saya lagi. Kita kata kita sayang pada Allah dan Rasulnya, kita jaga tubuh badan kita sebagai amanah, kita merokok, tu kena stop tu. Itu contohnya lah, laksanakan dalam diri kita. Jadi macam ni teruk rupanya nak jadi pembantu Imam Mahdi yang peringkat yang kedua pun dah begitu sekali. Dah lah semalam ada tujuh perkara nak kena buat. Jadi kita baru bercerita tentang pembantu pun dia punya kompleks dia punya ujian dia punya benchmark dia punya, kalau di Malaysia disebut ya Allah, KPI, Key Performance Indicator dia pun punyalah tinggi. Apatah lagi cerita nak jadi Imam Mahdi. Jadi kita ni bolehlah berangan-angan nak menjadi pembantu. Boleh, saya bersetuju sangat yang tu. Berangan-angan, berimpi-impi nak jadi pembantu Imam Mahdi, termasuk saya juga. Itu memang tinggi benar semangat saya. Tapi kalau nak sebut Imam Mahdi, aduh, muka macam malu. Sebab bahagian nak jadi pembantu ni pun tak larat lagi. Saya nak cerita ni banyak lagi ni, tak habis-habis lagi ni. Tu baru kisah pembantu dia. Jadi dah habis yang ke-6. Melalut-lalut pula cerita ke lain. Yang ke-7, sebab saya kata ada 7 ni dah tetap. Apakah yang ke-7? Maka yang ke-7 yang sebut awal tadi, keikhlasan. Maka kalau dalam konsep peletakan posisi, yang ke-7 itu langit yang tertinggi sekali. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ikhlas itu adalah hitungan kosong kepada diri manusia. Faham tak ni? Hitungan kosong kepada diri manusia. Maksudnya tidak memiliki apa-apa rasa, melainkan kita merasa diri kita tidak punya apa-apa. Kita tak punya ilmu, kita tak punya harta, kita tak punya kekuatan, kita tak punya apa-apa. Kosong. Kembalikan diri kita kembali kepada nilai kosong,
Itulah keikhlasan. Bukan nilai aku tahu tu, aku ada tu, aku ada kemampuan tu, aku tahu siapa Imam Mahdi, aku tahu dialah Imam Mahdi. Itu tidak ada dalam erti kosong. Nilai kosong ini segala-galanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kerana sesungguhnya segala-gala pengetahuan, segala-gala yang kita miliki, segala apa yang ada pada kita milik Allah mutlak, tanpa ada tersisa pun kepada makhluk-makhluknya. Allah ya Rabbi, ya Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, keikhlasan adalah nilai kosong bagi diri kita. Dia adalah yang tertinggi, nilai yang tertinggi, yang terakhir daripada 7 nilai tetap yang perlu dimiliki oleh pembantu Imam Mahdi pada peringkat yang kedua. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut saja ikhlas, apabila kita lafazkan saja perkataan saya ikhlas, automatically itu tidak ikhlas. Kerana keikhlasan tidak ada lafaznya. Keikhlasan tidak ada sesuatu yang diketahui oleh sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan adalah nilai kosong yang membawa diri kita kembali kepada Allah, tidak memiliki apa-apa tetapi memiliki nilai rendah diri, kosong. Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa. Ya Allah, aku serahkan diriku bulat-bulat kepadamu. Ya Allah, dengan ihsanmu ya Allah, barulah rasa dalam diri kita sujud kepada Allah, kita sujud kepada segala perintah Allah, kerana kita tahu kita masih kosong tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih lagi perlu mengisikan kekosongan-kekosongan kita selagi kita bernafas, menghidu dengan mendapatkan nafas yang telah Allah pinjamkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita mencari apa-apa juga yang baik-baik, yakni amalan-amalan yang baik-baik yang boleh kita masukkan dalam ruang kosong kita, yakni ruang keikhlasan. Bukan dengan mendabik dada kita mengatakan kita hebat, ataupun kita mula dengan pakaian-pakaian kita yang nampakkan kita hebat. Na'udzubillah min zalik. Jauhilah diri kita, jauhikanlah ya Allah segala-gala apa juga rasa-rasa yang akan menyebabkan diri ini ya Allah, dan diri semua yang sedang menonton video ini ya Allah, dan sesiapa sekalipun di atas muka bumi, daripada merasakan dirinya memiliki walau sebesar zarah pun rasa tahu, kerana sesungguhnya kami kosong ya Allah, kami kosong. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan keseluruhannya 7 nilai tetap yang dimiliki oleh pembantu Imam Mahdi pada fasa yang kedua. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Terdaya tak rasa-rasanya nak jadi pembantu Imam Mahdi fasa yang kedua? Fasa pertama saya dah terangkan semalam. Fasa yang kedua hari ini, ya Allah, ada lagi 7 rupanya. Semalam dah 7, campur hari ini 7. Kenapa banyak sangat dia? Kenapa banyak sangat dia punya penilaian, peperiksaan, examination dia ni? Tak habis-habis. Sebab surga Allah itu terlalu indah tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat indah tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat penuh dengan segala kenikmatan. Subhanallah, tak terjangkau akal kita untuk menyatakan. Mahal tempat dia tuan-tuan dan puan-puan. Nak pergi Disneyland kena bayar mahal ya, itu pun tak ada apa-apa sangat pun. Tengok-tengok patung jalan sana, Mickey Mouse berjalan ya. Tengoklah apa-apa yang kita nak tengok kena bayar duit. Nak pergi itu satu hal lagi, naik kapal terbang kalau jauh-jauh. Saya dulu pergi, mula-mula saya keluar, masa saya tengah remaja dulu tak kata remaja sangat lah ya, kira belum dah usia macam ni kan. Saya pergi Disneyland tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke LA, ke Los Angeles sana di US, pergi Disneyland. Saya dah sampai Disneyland ya, sampai lah, Alhamdulillah lah
Boleh $20 masa tu masuk dalam tu, kena bayar. Jadi ini nak cerita tentang syurga. Nak masuk syurga tuan-tuan dan puan-puan, ada mahar dia, ada bayaran dia. Maka apakah bayaran dia untuk kita masuk syurga tuan-tuan dan puan-puan? Kosong mahar dia. Apa dia kosong? Yang tadilah, kosongkan hati kita, ikhlaskan hati kita. Itulah mahar yang akan Allah minta daripada kita apabila sampai masanya nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, realiti adalah realiti, fantasi adalah fantasi. Nak jadi pembantu Imam Mahdi pun kita dengar, ya Allah, begitu sukar ya, begitu berat cerita dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan dan puan. Saya pun nak. Kalau tuan-tuan tak nak, saya nak. Tak dapat posisi yang yang semalam, saya nak posisi yang hari ni. Contohnya begitu. Mesti dapatkan, usaha. Tapi dah cakap dah semalam, jadi pembantu Imam Mahdi jangan risau, kursi dia mesti ada, mesti banyak. Jadi tak risau, cuma usaha kita. Jadi saya pun nak juga. Jadi tuan-tuan takkan tak nak. Jadi kalau kita sama-sama satu regu, kita sama-sama berjalan, dapatlah kita bersama-sama dengan Imam Mahdi. Jadi bukan kita bercerita tentang Imam Mahdi nak jadi Imam Mahdi. Ini cerita diri kita sekarang ni nak jadi pembantu. Jadi saya dah jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa sukarnya memenuhkan kriteria-kriteria pilihan-pilihan untuk menjadi pembantu Imam Mahdi, untuk kita faham. Tetapi kalau kita dah faham, perkara itu hanya perlu satu saja solusi di sini. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan pencerahan untuk hari ini? Ya, masih lagi ada impian untuk menjadi Imam Mahdi ataupun impian untuk menjadi pembantu Imam Mahdi. Jadi kita sama-samalah ambil impian untuk menjadi pembantu Imam Mahdi ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah sampai kepada penghujung kepada episod hari ini. Jadi sebagaimana janji saya daripada awal tadi, saya nak berikan nombor untuk berhubung dengan Imam Mahdi. Ini pun setelah mendapat izin daripada beliau ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak dapat izin ni saya tak boleh nak beri. Kalau tak dapat pengesahan daripada beliau, saya tak boleh nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini adalah amanah yang juga saya kena sampaikan sebab saya dah diberikan keizinan untuk memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adik nombor dia ada 5 saja tuan-tuan dan puan-puan. 5 je nombor dia. Ingat dia di sini. Kalau lupa, ambil kertas, catat. Okey, sedia? 2 4 3 4. Boleh ingat tak? Seulang lagi. 2 4 3 4. Itulah nombor untuk kita berhubung. Ya, untuk kita berhubung, untuk mendapat dan untuk dapat kita mengetahui, bertanya ya tentang Imam Mahdi. Nak hubung dengan dia, itulah nombor dia. Dapat tak nombor tu, nombor apa sebenarnya tuan-tuan? 2 waktu subuh, 4 waktu zuhur, 4 waktu asar, 3 waktu maghrib, 4 waktu isyak. Jangan tinggalkan ini tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sekali-kali abaikan yang ini, kerana inilah jalan untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk kita mendapatkan kunci kepada pintu mahligai di mana tinggalnya Imam Mahdi yang menjadi pemimpin kepada manusia di akhir zaman. Jadi itulah nombor yang boleh dihubungi, nombor yang boleh digunakan sebagai kod pun ia,
untuk sesiapa sekalipun nak membuka rahsia, nak membuka jalan, nak membuka pintu kepada Imam Mahdi. Dah dapat dah nombor tu? Nak dibahaskan lagi? Tak cukup masa nak dibahaskan ni tuan-tuan dan puan-puan. Besar dah rahsia saya bagi. Saya daripada kecil lagi saya dah dapat nombor tu. Jadi saya selalu dial nombor tu. Gimana pun saya dial nombor tu. Asal ada urusan ni je, tak kira lah, saya tinggalkan cepat-cepat dial nombor tu. 2, 4, 4, 3, 4. Terus dapat jawapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah rahsia Masa Bayu. Rahsia daripada kecil sampai dah hari ni dah tua, dah putih dah tangguh saya, untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan semoga dengan pencerahan ini, senda gurau kita tidaklah sampai membataskan diri kita kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita berselisihan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jaga diri baik-baik, jangan lupa subscribe, ya. Ramai yang tengok belum subscribe, tolong subscribe, ya. Biarlah kita sama-sama makmurkan, ya, channel ni sebagai channel ilmiah sekali lagi. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu mengundur diri untuk hari ini. Sambung pula esok dengan topik yang seterusnya, yang ketiga. Terima kasih. Jangan lupa komen, ya. Jangan lupa sertai grup Telegram yang telah pun saya buka semula untuk semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera.